Saya juga nak mengucapkan tahniah kepada pihak kastam. Ya, dalam bulan Ramadan baru-baru ni, pihak kastam di bawah kerajaan Malaysia Madani, kita telah berjaya merampas kurma yang dibawa dari Israel, yang dibawa oleh syarikat, nama dia syarikat Matahari Sinar Berhad. Matahari Sinar Berhad pun telah memohon maaf, mengakuikan kesilapan mereka. Ya, sebab apa? Dia kata dia tidak terfikir, ya, dan tak teringat langsung kealpaannya sehingga dibawa kurma yang daripada Israel bawa ke Malaysia. Ini membuktikan bahawa begitu tegasnya kerajaan Malaysia Madani, saudara. Ya, makanan daripada kurma yang dibawa daripada Israel tu pun kita tak benarkan masuk. Kita tidak lelap mata dalam perkara ini. Kastam menjalankan tugas dengan begitu baik. Sebab dia tahu di bawah kerajaan Malaysia Madani ini, kita bukan main-main. Kita bukan hanya bercakap sekadar bercakap, tetapi kita bertindak. Kalau nak cuba, nak uji, sila cuba. Dan itulah yang berlaku. Syarikat Matahari Sinar Berhad nak mencubanya. Mungkin tahun-tahun lepas, mereka boleh bawa masuk. Di bawah permintaan kerajaan-kerajaan yang lepas, mungkin mereka berjaya masuk sebab orang tak ambil tahu sangat. Ya, bila kurma je orang ingat negara Arab. Bila kurma je negara Arab. Bila kurma je negara Arab. Kan? Israel pun dalam bahagian negara Arab juga. Tetapi dia Yahudi Israel yang sedang berperang dengan Palestin sekarang ini. Jadi bawah kerajaan Malaysia Madani ini, kita teliti, begitu teliti, sehingga kurma itu pun apabila kita dapat kesan datangnya daripada Israel, kita rampas. Sebelum ini apa yang berlaku? Jam tangan, ya? Jam tangan yang kononnya masuk ke Malaysia sebagai cenderahati, tetapi dalam jam tangan itu ada logo LGBT. Itu pun kerajaan rampas, walaupun dia mendapat perceraian daripada beberapa NGO yang lain. Sehingga kan pertubuhan LGBT dunia ni pun, ya, mereka mengatakan mereka amat anti dengan Malaysia sekarang ini di bawah kerajaan Anwar Ibrahim. Mereka cukup anti sebab dia kata bawah kerajaan Anwar Ibrahim ini menampakkan bahawa kerajaan Malaysia begitu benci sekali dengan golongan-golongan LGBT. Jadi mereka dah cop Malaysia ni anti LGBT. Cuma one on dalam Malaysia ini. Ya, lebay-lebay dalam Malaysia ini pula yang menuduh PMX ni pro LGBT, pro Israel. Sedangkan negara luar dah cop Anwar ni sebagai orang yang paling anti LGBT. Israel, Mossad, ejen Mossad Israel sendiri dalam website dia, ya, mention nama Anwar Ibrahim sebagai musuh ketat kepada Mossad. Negara luar cop Anwar, orang yang paling anti dengan Israel dan paling anti dengan gerakan LGBT. Tiba-tiba lebay dalam Malaysia ni, saudara, yang tak banyak mana membaca pun mengatakan Anwar ni pro LGBT, Anwar ni pro Israel. So, bayangkanlah yang nak mengangkat, ya, bukan yang nak angkat Anwar Ibrahim ini sebagai pejuang Islam di kalangan beberapa kalangan saja dalam negara kita. Tapi ramai juga di kalangan negara kita yang nak menjatuhkan dia. Tapi alhamdulillah Allah tunjuk, kalau negara sendiri tidak ada manusia yang sudi mengangkat Anwar, ya, mengangkat dia sebagai pejuang Islam, ya, Allah tetap angkat darjat dia dengan beberapa negara luar yang mengangkat Anwar sebagai seorang pejuang Islam. Termasuk beberapa Islam, pemimpin Hamas sendiri memuji Anwar Ibrahim. Mesir, Arab Saudi dan banyak negara termasuk negara Eropah sendiri mengangkat Anwar sebagai seorang pejuang di Islam yang ada di muka bumi ini. Biarpun tidak ada sokongan daripada Marang, biarpun tidak ada sokongan daripada Terengganu, Kedah, Kelantan dan sebagainya, tetapi Allah tidak akan jatuhkan martabat Anwar hanya kerana lebay-lebay kedaung ini, hanya kerana lebay-lebay kelarah ini. Tetapi kita nak Anwar diangkat oleh mereka yang juga mempunyai fikiran yang sama seperti Anwar Ibrahim, yang itu ingin mengangkat martabat Islam itu ke tempat yang sewajarnya. Bukan nak letakkan Islam sebagai slogan, hanya sebagai slogan untuk jerit-jerit terpekik-pekik, tetapi satu apa pun tak buat. Ya, terjerit RU355, akhirnya orang lain buat. Macam-macam kamu jerit tentang Islam, hanya kamu nak dapatkan keuntungan, derma, sumbangan dan sebagainya, tetapi akhirnya yang mengkelepet, ya, duit-duit ini di kalangan kamu juga. Di kalangan bapak lebay ini juga, saudara, yang bermewah-mewah kamu juga, ya, yang mengangkut, mengikis segala hak rakyat ni pun kebanyakan kamu. Waktu kamu jadi kerajaan, itu yang kamu lakukan. Ya, itu yang kamu lakukan. Sebab itu bila apa yang Anwar perolehi, walaupun bukan dia minta, kamu dengki dengan dia. Dia dapat hadiah kereta Mercedes daripada Agong pun,
kamu sakit hati dan kamu dengki dengan dia. Walhal kereta itu 1 sen pun Anwar tak sentuh duit rakyat. 1 sen pun dia tak ambil duit daripada poket kamu, wahai Balaon. Ini kereta yang diberikan oleh Agong atas nama Agong sendiri, yang diberi pakai Anwar Ibrahim pakai. Dan yang Tuan Agong bagi bukan pada Anwar saja. Sebelum ini jadi Sultan Johor, pengarah hospital dia pernah bagi kereta. Orang yang terlibat dalam frontliner waktu Covid juga dapat. Dan baru ini Ketua Polis Negara pun dapat. Ramai dapat semangat daripada Agong. Kenapa tidak dipertikaikan? Tapi bila Anwar dapat, seolah bagi kamu, Anwar ini kemaruk sangat nak naik kereta Mercedes. Walhal kalau dia nak sangat kereta Mercedes, dia dah ada peluang dah, saudara. Mercedes yang tempat zaman Muhyiddin itu, ya 1 juta lebih, saudara. Mercedes tempat dah siap, dah berada, dia parking depan pejabat dia dah, Mercedes itu. Tapi dia tolak. Dia tolak kerana dia tahu duit itu duit rakyat 1 juta lebih bukan sedikit. 1 juta lebih bukan sedikit, saudara. Ya, dia tolak balik kereta itu, dah ambil balik duit. Dia naik Proton juga sebagai kereta resmi Perdana Menteri. Maka bila Allah nak bagi pada rezeki dia, Allah bagi berbagai cara. Ya, ini yang dikatakan doa. Ya, doa rezeki yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang boleh bercara yang tidak pernah kita sangka. Dan akibat kejujuran dia, keikhlasan dia menjadi Perdana Menteri, kerajinan dia bekerja, maka Allah turunkan juga rezeki Menteri Agong sebagai hambanya, ya, yang memberikan, menghadiahkan dia sebuah kereta untuk diguna pakai. Ya. Itu pun merau melolong walaun-walaun. Punyalah dengkinya, ya Allah, kita tak tahu cerita lah. Ya. Kita tak terfikir bagi tu ada umat Islam yang dengki. Orang yang bukan Islam pun tak berbunyi, saudara. Pernah kita dengar, ya, mereka bercerita tentang Anwar Ibrahim Mercedes daripada pimpin DAP, daripada pimpin gerakan sendiri pun, ya, pimpin MIC, MCA, ada mereka bunyi, mereka tak bunyi sebab mereka tidak ada sifat dengki seperti itu. Tapi kebanyakan sifat dengki ni ada di kalangan orang Melayu Islam, ya, apatah lagi orang Melayu Islam yang berada dalam parti politik. Saja cari isu supaya nak jatuhkan, ya, imej Anwar Ibrahim. Apa kebaikan yang dia buat tak pernah mereka dapat lihat. Mereka akan cari keburukan, dan kalau tak ada keburukan, mereka akan cerita keburukan itu. Asalkan mereka ini boleh, ya, menghebahkan apa saja perkara yang tidak baik melibatkan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri bukan saja hanya bercakap. Perdana Menteri kita bukan hanya bercakap di PBB, bukan hanya bercakap di Malaysia, bukan hanya bercakap di Parlimen, tapi dia mengambil tindakan, ya, melalui apa yang termampu kerajaan Malaysia buat. Selain daripada dia mengatakan bahawa tidak dibenarkan lagi, diharamkan pelabuhan, kapal-kapal berlabuh di negara kita. Kapal Israel pun diharamkan, yang selama ini kerajaan sebelum ini membenarkan. Walaupun kerajaan sebelum ini, ya, katanya begitu lantang lawan Israel, ya, Mahathir lantang lawan Israel konon-kononnya. Selepas itu diceritakan juga Muhyiddin juga lantang, Ismail Sabri juga lantang lawan Israel, lebih lantang daripada Anwar. Rupa-rupanya dalam lantang-lantang itu, saudara, ya, kapal Israel boleh berlabuh dalam negara kita ini. Rupanya mulut saja bercakap, rakyat tak tahu rupanya kapal Israel ada kat negara kita, ya. Tapi di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, dia bukan hanya bercakap, ya, tak guna aku bercakap, kering elok aku bercakap lawan Israel, tetapi Israel boleh relax, lepak dan tidur bermalam di pelabuhan Malaysia. Apa maruah negara kita kalau macam itu? Bercakap macam nak keluar nak tekak, berhimpun puluhan ribu orang berhimpun, letaklah banner macam ni, Israel cuak dan sebagainya, angkat bendera Palestin. Tapi apalah gunanya, dalam waktu yang sama orang Yahudi Israel boleh tidur liner dalam kapal dia dan berlabuh dekat Malaysia. Sebab itu Anwar mengharamkan kapal Israel berlabuh dekat pelabuhan Malaysia. Bukan saja kapal Israel, mana-mana negara sahaja, contohnya seperti Singapura, yang nak berurusan dengan Israel, nak berhenti sekejap di pelabuhan, juga kita tak benarkan. Selagi apa saja hubungan kamu dengan Israel, jika ada, kamu jangan gunakan pelabuhan. Begitu juga dengan kapal terbang dan ruang udara negara kita. Diharamkan, ya, pesawat-pesawat sama ada komersial atau pesawat-pesawat pejuang daripada Israel lalu di ruang udara Malaysia. Ini kerajaan Malaysia Madani, bukan zaman Din Cirit, bukan zaman PN yang berkokok saja kuat, tapi
ekor bergelumang dengan tai. Cakap pejuang Palestin, cakap lawan Israel, kononnya hebat lawan Israel, tapi kapal boleh lepak dekat pelabuhan Malaysia. Mereka boleh tidur di negara kita ini dengan menikmati udara negara kita ini. Dan paling dahsyatnya, pesawat pejuang mereka, bukan pesawat komersial, pesawat pejuang Israel diberi keizinan, bukan secara haram, bukan secara ceroboh, tetapi diberi keizinan oleh kerajaan Malaysia melintasi ruang negara kita. Pesawat pejuang Israel ini, saudara, boleh lalu atas serban Haji Hadi, saudara. Haji Hadi sedar tak tidak? Dia tak sedar, saudara. Dia tidak sedar sebab dia dilamun dengan mimpi jawatan Menteri Khas Timur Tengah, Duta Khas Timur Tengah yang bertaraf menteri. Dia tak sedar pesawat Israel lalu atas serban dia sebab dia tengah tidur lena dalam pejabat berawa dingin. Dia sedar saja hujung bulan kerana dia nak ambil gaji dia sebagai Duta Khas Timur Tengah bertaraf menteri. Selepas dia ambil gaji, dia akan tidur kembali, saudara. Lalulah bapak pesawat mana pun atas serban dia, dia takkan sedar. Sehinggalah dia kehilangan kuasa. Bila dah kehilangan kuasa, barulah dia sedar. Barulah dia sedar bahawa dia itu orang Islam. Barulah dia sedar bahawa dia itu adik ulama. Baru dia sedar bahawa dalam negara kita ini ada perlembagaan penjajah. Baru dia sedar, saudara. Sebelum ini dia dalam keadaan koma. Dia koma, fikiran dan otak dia koma. Tak ingat apa-apa selain daripada harta dunia dan kepentingan dunia semata-mata. Bila dah hilang kuasa, baru dia ingat kepentingan akhirat. Bila dah hilang kuasa, baru dia nak sebut tentang perlembagaan penjajah. Baru nak sebut tentang perlembagaan ini mestilah mengatasi Islam itu adalah patutnya menjadi perlembagaan macam-macam. Bila hilang kuasa, saudara. Bila ada kuasa, dia tidur, meleleh helio basi dia, membasahi jubah dia. Masa itu dia sihat. Waktu dia jadi Duta Khas Timur Tengah, dia tidak bertongkat. Dia hebat, dia nampak gagah sebab dia bertaraf menteri. Tapi bila dah hilang kuasa, dia kembali uzur, dia kembali menjadi tetamu, tetamu yang khusus di IJN. Dia juga berpegang tongkat dan juga berpapah, saudara. Bila dah hilang kuasa, samalah macam Daim. Bila dibawa ke mahkamah, maka keuzuran dia bertambah-tambah. Sebab tu dia tidak didakwa di mahkamah, dialah hero, dialah hebat, ke sana ke sini, bersama keluarga, menikmati kemewahan hidup yang dia ada. Tapi hari ini dia dilihat paling uzur, paling daif, dan kita lihat kedudukan dia seolah seorang pakcik di hulu kampung, yang dibawa ke mahkamah dengan menaiki wheelchair yang amat menyedihkan, saudara. Itulah perancangan Allah. Itulah perancangan Allah. MDK kata kuat fitnah. Itu bukan fitnah MDK. Apa yang saya sebut itu adalah benda yang nyata, benda yang betul-betul terjadi di depan mata kita. Tidakkah kita rasa simpati dengan apa yang berlaku kepada Daim? Apabila dia dilihat pakai baju pun dah sengit sebelah, duduk atas wheelchair pun dah sengit, pakai slipper, saudara, naik wheelchair pun wheelchair yang B40, wheelchair daripada Jabatan Kebijakan Masyarakat. Saya tengok dia nak bawa orang tolak dia ke mahkamah pun kesian tengok dia. Tergentak-gentak, saudara, tergentak-gentak telur dia. Patutnya dia seorang datin tun, tidak sepatutnya mendapat layanan seperti itu. Dia orang kaya. Kita dah nak nafikan. Kita tak kata dia kaya merompak bank kau, tak lah. Itu belum ada kes mahkamah lagi. Dan kita kena akui bahawa dia memang kaya. Sepatutnya dia menikmati kekayaan itu dan keadaan sekarang ini. Tetapi apalah gunanya kita nak lakonkan dia dengan memberi watak sebagai seorang yang miskin. Sedangkan semua tahu, satu dunia tahu siapa Tun Daim dan keluarganya. Tak guna nak berlakon dekat Malaysia ni. Tetapi ada walaon yang simpati. Walaon yang, saudara, dia senang je buat lakonan macam itu, simpatilah dia. Sebab itu Mahathir ni dilantik sebagai penasihat khas kepada negeri-negeri walaon. Sebab Mahathir pandai berlakon. Dia pandai berlakon, saudara. Depan-depan Haji Hadi, Mahathir akan cuba letakkan diri dia sebagai ulama juga. Dia akan bercakap tentang ketuhanan. Sebab itu bila dia ceramah di Kelantan, Mahathir ni bila dia panggil ceramah di Kelantan, disarungkan dengan vest warna hijau, maka dilihat sebagai dia ulama.
Dia bercakap saja, orang di bawah akan bertakbir suara. Walaupun itu suara Mahathir, mereka tetap akan bertakbir. Dan takbir mereka lebih kuat lagi apabila Mahathir mengatakan Kelantan ini negara yang maju. Kelantan juga memiliki bangunan mencakar langit. Dalam ucapan dia disebut. Dan tapi mendapat takbir yang lebih kuat daripada rakyat-rakyat di Kelantan. Saya tak tahulah kuat takbir itu kerana suka ke, ataupun kuat takbir kerana terlalu marah. Macam seolah-olah nak perli rakyat Kelantan. Apabila Mahathir mengatakan Kelantan maju kerana adanya bangunan mencakar langit. Jadi takbir itu kuat, saudara. Kuat sama ada suka ataupun kuat saudara marah kerana kamu nak kata apa kat kami ni. Kelantan ada bangunan mencakar langit. Kan? Seperti mana saya pernah sebut. Seperti mana saya pernah sebut, saudara. Nak bawa Mahathir ni ke Kelantan, janganlah bawa hari malam. Jangan bawa dia hari malam. Boleh bawa, tak ada masalah. Bawa lah hari siang. Bawa lah hari siang. Sebab kalau hari malam ni, dia lalu kat situ, dia nampak stadium, lampu limpah stadium tu. Kan? Kebetulan ada main bola malam tu. Jadi dia nampak lampu tu, dia ingat itulah bangunan. Maka dia, sebab tu dia kata bangunan tertinggi mencakar langit ada di Kelantan. Sebab dia nampak bangunan stadium. Lampu stadium. Jadi tak boleh nak salahkan dia juga. Dia adalah orang tua-tua ni, bila duduk dalam kereta, dia pandang cermin, dia nampak cahaya lampu stadium. Oh, itu bangunan tertinggi ada di Kelantan rupanya. Maju rakyat Kelantan. Jadi saya nasihatkan, kali bawa Mahathir bawa siang lah. Supaya dia boleh tengok sendiri, betul ke ada bangunan tertinggi di Kelantan sehingga bangunan mencakar langit. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Wan. Saya nak add on yang pasal apa? Claire. Ingat tak yang masa Zack jemput dia and then apa interviewed her kan? Kata kenapa, why did you accept the 1.6 million ke tak silap? And then Claire kata why shouldn't I? Because dia tak, satu, Claire tak perlu minta maaf. Lepas tu artikel yang Claire tulis tu pun tak perlu dibawa turun. And then dia dapat duit. So dia boleh bayar kos-kos guaman dia. Jadi why not? Kan? Jadi pada orang yang masih tak percaya, saya tak tahu nak cakap macam mana kan Wan. Wan, saya rasa you have done a good job lah. Tiap-tiap hari without fail masih beri penerangan. Because ramai yang tak tahulah, saya nak kata tak tahu ke, tak buat-buat tak tahu, saya tak faham lah. Tapi kita, kalau kita tak tahu, kita kena berusaha untuk belajar. Kita tak boleh dengar satu side saja. We have to hear both sides. Bila dah dengar both sides, and then you make your own decision lah. Tapi kalau if you come to the wrong conclusion, tak dapat nak menolong lah. Betul, kita ada pernah panggil Claire dalam satu wawancara dalam Clubhouse lah satu. Secara langsung kita bawa dia dan dia menjawab sendiri bahawa dia dapat duit 1 juta lebih kerana nak settle kes tu, dan dia tidak perlu minta maaf dan dia tidak perlu nak tarik balik apa-apa. Maknanya kan, untung besar lah dia. Sebab dia tak perlu minta maaf, dia tak perlu tarik balik dan dia dapat duit. Yang jelas tidak ada membaruah itu adalah PAS. Kan? Kerana kamu yang difitnah, kamu kata kamu difitnah. Dan kamu kata kamu nak lawan fitnah. Kamu minta duit dari penyokong untuk nak lawan fitnah. Dan penyokong pun mengatakan, oh betul, parti kita ni memang kena fitnah, kita kena lawan. Kan? Tiba-tiba kau pergi settle luar mahkamah. Berkesakan settle tak apa lagi. Kau bayar pula duit. Bukan sikit-sikit, 1 juta lebih. Kamu bayar dengan peguam Claire ni. Apa tujuan kamu bayar? Pernah kamu ceritakan kepada ahli-ahli kamu? Sebab apa kamu tarik balik kes? Sebab apa kamu bayar? Pernah kamu ceritakan? Ada yang katakan, oh tak boleh kalau kita teruskan dengan kos yang lebih tinggi. Kamu fikir kos duit tu dengan maruah tu, maruah mana yang lebih besar? Kamu selalu cerita pasal maruah kan? Dalam mana-mana kamu cerita kamu tentang maruah Islam, martabat Islam, imej Islam, maruah Islam. Tapi bila kamu nak lawan fitnah terhadap Islam, terhadap parti kamu boleh kata kos lagi tinggi.
Kalau kita teruskan kes ini, kos lebih tinggi. Maknanya bagi kamu duit, segala-galanya adalah duit. Sayangkan duit sampai sehingga sanggup parti kamu difitnah oleh orang bukan Islam. Itu ke tahap level kamu. Saya rasa duit tidak ada masalah sebab kita tahu dah pas ni. Bila tak ada duit, minta aja dengan penyokong. Jual je agama, dapatlah duit. Apa masalahnya? Bahkan duit dah dibagi pun. Tapi tak sempat masuk gelanggang. Kamu minta settle di luar. Kurang-kurangnya melawan dah dulu. Kurang-kurangnya pusingan pertama tu, penyokong nak tengok kamu lawan dulu. Dah kalah tu tak apa dah, puas hati lah, kalah-kalah lah. Tapi sekurang-kurangnya ada perlawanan. Kalau dah kalah, tak payah buat laluan. Okey, tak apa lah, orang faham. Dah kalah pusingan pertama, PAS mengambil keputusan, kami tidak akan merayu. Sebab kalau merayu, melibatkan kos lebih tinggi. Okey, tak apa lah, kurang kita faham. Kita dah lawan dah. Dia peringkat pertama. Ini masalahnya belum masuk gelanggang lagi. Belum masuk gelanggang, kita dah settle case. Dan kamu sanggup bayar. Mana maruah dah? Tak kesian ke dengan penyokong ni yang mengharapkan kamu, yang sanggup bergadai, bergolak-bergadai, memberikan duit sumbangan kepada kamu, tapi kamu tidak menjalankan amanah. Ini bukan perkara baru lah. Pemimpin ni dulu macam tu. Tengok Razman Zakaria tu. Sedap cakap kat Anwar Ibrahim masa kempen pilihan raya. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, orang perempuan akan kembali pakai skirt di sekolah. Anak lelaki pakai seluar pendek di sekolah. Lelaki sama lelaki boleh kahwin. Ini dalam kempen pilihan raya ni. Dalam kempen PRU16. Dalam kempen pilihan raya. Dan dengan kempen itu dia menang. Dengan kempen macam itu dia menang. Razman menang. Jadi wakil rakyat. Selepas dia menang, barulah proses Anwar nak saman. 5 juta. 5 juta Anwar saman Razman. Pada permulaannya seperti dia hero sangat. Dia kata apa? Saya tak takut 5 juta. Dia buat sidang akhbar Razman. Saya tidak takut dengan 5 juta berbanding dengan nilai iman-iman umat Islam. Wah, bukan main. Berbanding dengan menyelamatkan nilai dan maruah iman orang Islam ni, saya tak bimbang dengan 5 juta. Apa kaitannya tuduhan kau pada Anwar dengan iman orang Islam? Tapi dia macam itulah sebut. Saya tak takut 5 juta. Kita ingatkan betul lah berani. Kita nak tunggulah tarikh pembicaraan. Nak tengok apa hujah dia. Rupa-rupanya tak sempat masuk gelanggang. Tak sempat masuk gelanggang. Di luar mahkamah settle. Sujud kaki Anwar Ibrahim. Ada cerita dengan Walaon. Ada cerita dengan Walaon dia telah minta maaf. Tak cerita, saudara. Dia tak cerita. Yang keluar dalam harakah, dia tuduh Anwar keluar dalam harakah. Yang keluar dalam TikTok, dia fitnah Anwar keluar dalam TikTok. Tapi dia minta maaf, dia tak siarkan. Kita yang tahu. Apa-apa Walaon tak tahu. Takkanlah Razman minta maaf. Ulama tu, tengoklah janggut dia putih-putih. Misal janggut jambang putih-putih. Ulama tu. Kan? Putrajaya, Perak. Takkanlah dia menipu. Takkanlah dia takut dengan Anwar Ibrahim. Ni pandangan Walaon. Hakikatnya dia melutut dengan Anwar.